Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Apa khabar semua member-member SN1? Seperti biasa malam ni, malam Selasa bersama saya Akila Syafiqah. Saya dietitian SN1. Jadi malam ni saya akan cuba kupaskan satu lagi topik. Mungkin ada ramai yang belum tahu lagi tentang produk Shaji Uli. Jadi malam ni saya akan kupaskan tentang produk Shaji Uli. Jadi sebelum saya mula, saya nak tanya semua boleh dengar kan suara saya? Jelas tak? Cuba komen 888. Boleh dengar kan? Okey, boleh dengar jelas. Okey, baik. Jadi pertama sekali sebelum saya mulakan kita punya topik pada malam ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada siapa-siapa yang join kita punya Zoom pada malam ni. Terima kasih sebab sudi luangkan masa. Jadi tapi sebelum saya nak masuk saya punya topik, kalau anda rasa anda punya kawan-kawan ke, kenalan ke, tuan-tuan punya kenalan, kena tahu tentang Shaji Uli, cuba ajak ramai-ramai masuk sekarang. Ajak ramai-ramai masuk sebelum saya mula. Sebab sebelum ni saya dah pernah bercerita tentang produk Shaji Uli ni. Betul, saya dah pernah cerita. Tapi malam ni saya nak cuba kupas dari sudut yang berbeza. Jadi apa dia keunikan Shaji Uli ni? Saya nak cuba kupaskan pada malam ni. Jadi boleh ajak ramai. Jadi saya nak tengok sikit siapa yang join pada malam ni. Saya nak ucapkan hai pada Alice, Candy, Kasmara, Kumi, Eddie dan juga Dato' Ellen. Dato' Ellen siap. Jadi hai semua, harap semuanya sihat sejahtera. InsyaAllah harap tak kisahlah di mana anda berada, harap semuanya sihat sejahtera dalam keadaan yang sihat, boleh melakukan kerja seperti biasa. Okey. Jadi topik pada hari ni sebenarnya, sebelum ni saya hanya cerita fokus kepada produk saja. Tapi malam ni saya nak bercerita tentang, kita tahu sekarang penyakit-penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus, bakteria, contohnya macam COVID, pertasis ataupun batuk pokol dan juga influenza meningkat naik. Betul tak? Meningkat naik. Kalau dia tak meningkat pun kita tahu, oh dia ni mungkin dijangkiti penyakit ni. Dia mungkin suspek penyakit ni. Sebab penyakit yang ada yang saya sebut ni sentiasa ada sekarang. Betul tak? Sentiasa ada. Jadi saya nak cuba kupaskan sedikit tentang penyakit-penyakit berjangkit ini. Dan hari ini juga saya akan cuba ceritakan tentang kita punya sistem pernafasan dan apa Shaji Uli boleh bantu untuk kuatkan kita punya sistem pernafasan. Iaitu dan terakhir sekali barulah saya akan kupaskan apa dia manfaat, apa dia kelebihan dan keistimewaan Shaji Uli tersebut. Nanti kalau dah cerita-cerita tentang Shaji Uli ni, mestilah kita kena tunjukkan dia punya bukti. Betul ke berkesan? Saya akan kongsikan juga testimoni. Jadi boleh ajak ramai-ramai masuk pada malam ni. Saya nak tunggu lagi 2 minit lah. Saya tunggu lagi 2 minit. Boleh kongsikan link Zoom ni sekarang. Sementara kita tunggu orang masuk ni, saya nak cakap, ada setengah orang, dia tahu yang Shaji Uli ni bagus untuk kita punya sistem pernafasan. Bagus untuk kita punya paru-paru. Bagus untuk batuk. Betul tak? Bagus untuk lelah. Tapi ada yang terlepas pandang, mungkin ada yang juga yang tak tahu yang Shaji Uli ni adalah salah satu makanan tambahan kalsium. Salah satu sumber kalsium. Sebab itulah dia diberi nama Shaji Uli, iaitu Shaji Sibaton dan juga buah uli yang tinggi dengan kalsium. Jadi hari ini juga saya akan cuba kupaskan macam mana proses Shaji Uli ni dibuat dan juga macam mana dia proses Shaji Uli ni membentuk butiran-butiran kalsium supaya untuk memastikan kalsium dalam Shaji Uli ni masih lagi tinggi. Proses-proses tersebut saya akan cuba sentuh juga pada hari ini. Okey, jadi saya rasa kita boleh, saya nak aktifkan Zoom pada malam ni. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang keunikan Shaji Uli. Okey, bila kita cakap tentang Shaji Uli ni, memang ramai akan kaitkan dengan kita punya sistem pernafasan. Bagus untuk kita punya batuk. Tapi kita kena selalu ingat yang sebenarnya
bila kita bernafas ni sebenarnya adalah salah satu nikmat terbesar yang orang selalu terlepas pandang. Kita masih lagi boleh bernafas hari ni. Kita masih lagi sihat hari ni. Jadi kita kena sentiasa beringat dan juga kita kena sentiasa bersyukur dan kita masih lagi boleh bernafas hari ni, kita masih lagi sihat, sejahtera, boleh lagi bekerja seperti biasa. Jadi keunikan Syarjah Uli pada hari ini, topik-topik yang saya akan bincangkan adalah tentang virus, penyakit-penyakit berjangkit tersebut dan juga sistem pernafasan, apa kaitan Syarjah Uli dan kita punya sistem pernafasan, dan yang terakhir sekali adalah apa dia manfaat Syarjah Uli. Apa manfaat Syarjah Uli. Jadi pertama sekali, bercerita tentang virus, kita masuklah tentang COVID-19. COVID-19 ni waktu tahun 2020 kita tahu meningkat naik. Mula-mula merebak dan juga menjadi satu wabak dekat Malaysia. Betul tak? Tahun 2020. Tapi kita tahu sekarang ni kes COVID ni dah semakin meningkat. Sejak daripada bulan 10 tahun lepas. Meningkat sebab apa? Sebab sekarang dah ada varian baru, iaitu maksudnya jenis virus COVID yang baru. Sebab tu dia jadi meningkat naik semula. Jadi orang terpaksa mungkin kena kaji semula apa dia simptom-simptom bila ada varian baru. Berapa lama masa untuk kita sembuh. Jadi kalau orang tahu, contohnya kan biasanya kita pergi farmasi, kita beli test kit tu tak, guna Helio, guna kita punya hidung. Tapi dia orang cakap untuk varian baru ni dah tak tepat kalau kita guna test kit yang ada dekat farmasi. Dah tak tepat. Kita digalakkan kalau kita nak betul-betul tahu kita ada COVID ataupun tak sekarang ni, kena pergi ke klinik ataupun pergi ke hospital, buat ujian yang betul. Barulah kita tahu, kita betul-betul ada COVID. Jadi kalau anda rasa anda ada simptom-simptom COVID, yang kita pun dah tahu sebelum ni, cepat-cepat pergi berjumpa doktor. Jadi, kita tahu kes yang semakin meningkat, sehingga bulan Januari 2024, terdapat 2,950 kes COVID setiap hari di Malaysia. Dengar macam banyak setiap hari. Tapi kenapa macam tak digembar-gemburkan? Sebab pertama sekali kenapa kita tak diwajibkan untuk pakai pelitup muka adalah orang yang ada COVID, orang yang positif COVID sekarang, kes dia tak terlalu kritikal yang termasuk dalam fasa kuning ataupun merah. Senang cakap, masih lagi terkawal. Oren ataupun merah. Senang cakap, masih lagi terkawal. Tapi, kita sendiri kena ambil inisiatif. Pakai mask, kita cuci tangan, kita sendiri pun dah tahu, betul tak? Apa dia kita kena buat untuk elakkan daripada kita kena COVID. Tapi untuk orang yang ada ataupun orang yang berisiko tinggi untuk dapat COVID, iaitu golongan rentan, kalau bahasa Melayu kita panggil, kena ambil kena berjaga-jaga dengan lebih peka lagi. Contohnya golongan yang berisiko ni, contohnya orang yang ada imuniti lemah, perempuan yang mengandung, warga emas ataupun kanak-kanak, orang PKU, contohnya macam itulah yang berisiko tinggi. Jadi pastikan walaupun kes COVID sekarang masih lagi terkawal, tapi kita tahu kes semakin tinggi, kita ambil inisiatif sendiri dan peka dengan apa isu semasa yang terjadi tentang COVID. Okay. Yang kedua adalah penyakit influenza. Influenza kita dah biasa dengar dah. Sebab influenza ni dah lama sebenarnya. Virus influenza ni dah lama. Jangkitan yang disebabkan oleh influenza ni dah lama. Kita dah panggil dia jangkitan tersembunyi. Sebab kadang-kadang tak sedar pun yang kita sebenarnya influenza. Apa dia punya simptom? Contoh simptom-simptom influenza ni adalah demam, selsema, sakit tekak, batuk, sakit kepala, sakit badan, sukar bernafas, ataupun anda mungkin ada cirit-birit ke ataupun sakit perut. Kalau anda rasa bila anda sakit dan ada simptom-simptom ni, kebanyakannya boleh cuba dapatkan nasihat doktor. Pergi berjumpa doktor. Adakah betul anda ada influenza? Sebab kadang-kadang bila ada simptom ni, doktor akan cakap, awak ni mungkin influenza, suspek influenza ni. Jadi influenza ni sebenarnya adalah salah satu virus yang menyebabkan kita ada selsema. Sebab itulah dia dipanggil nama lain dia adalah flu. Okay, itu tentang influenza.
Okay, seterusnya adalah batuk kokol. Batuk kokol ni ataupun pertasis ni, tahun lepas tiba-tiba dia naik kes batuk kokol ni. Sebelum ni dah pernah ada dah, jadi satu wabak. Tapi dia naik semula tahun lepas. Dalam tempoh masa 4 bulan je, daripada 80 kes meningkat jadi 132 kes dengan 2 kematian dekat Malaysia. So batuk kokol ni apa sebenarnya? Batuk kokol ni batuk yang sangat batuk yang menyebabkan kita bunyi dia sangat nyaring, yang kita batuk-batuk sampai kita jadi macam muntah, muka macam jadi biru, merah. Dan batuk ni lama. Lama dan sangat mudah berjangkit. Batuk kokol ni. Jadi kalau anda ada rasa macam batuk tak sembuh-sembuh, dah berbulan-bulan tu, pergi jumpa doktor. Jadi kalau tadi kita cerita tentang artikel, tentang berita, saya nak ceritakan sedikit apa dia virus-virus tersebut. Tapi kalau tentang COVID-19 ni, saya rasa saya sentuh sedikit je lah sebab mungkin ada yang lagi katam daripada saya, betul tak? Ada yang lagi katam, ada yang lagi mahir, dah fasih dah tentang COVID-19 ni. Kita sendiri pun dah lalui dah fasa zaman-zaman COVID ni. Jadi COVID ni mula-mula sekali adalah kes yang pertama dijumpai dekat Wuhan, China. Ada dekat pesakit yang menghidap pneumonia. Pneumonia ni adalah jangkitan kita punya paru-paru ataupun paru-paru berair. Dekat situ, dekat pesakit tu dia jumpa virus coronavirus ni ataupun kita panggil SARS-CoV-2. So kenapa dia COVID-19? COVID tu stand for Coronavirus Disease dan mula-mula dijumpai pada tahun 2019 di China. Kemudian pada awal tahun 2020, bulan Februari barulah dia merebak ke Eropah dan juga Timur Tengah, termasuk Malaysia. Sejak pada situlah kita tahu apa dia coronavirus dan juga wabak-wabak ni. Tapi saya sebenarnya bila kita cerita je tentang tiba-tiba COVID ni naik kan, kita teringat balik banyak sangat spekulasi, banyak sangat kontroversi tentang COVID ni. Tapi saya tak akan ulas pada malam ni. Kita sendiri pun tahu apa dia kontroversi-kontroversi tu. Jadi tahun ni sebenarnya dah tahun keempat kita hidup dengan COVID-19. Tahun keempat. Pada waktu dia mula-mula naik kes ni, kita dah lalui dah zaman kita kena duduk dekat rumah, PKP, PKPP, zaman ekonomi jatuh menudung, zaman ada orang COVID virgin tak pernah kena COVID lagi, ada orang dah 3 kali kena COVID, zaman pakai gelamping, zaman pergi pusat karantin, kita dah dengar dah semua tu. Kita dah tahu dah. Jadi bila kita dah cuba hidup dengan COVID ni, dah selama 4 tahun ni, kita sendiri pun dah tahu dah, dia dah jadi satu norma dah. Apa yang kita kena buat, kita kena contohnya kita kena pakai mask ke, kita kena jaga kita punya kebersihan, selalu cuci tangan, kita dah tahu sendiri dah. Jadi dia dah jadi satu norma baru. Bila orang cakap tentang hidup dengan virus, hidup dengan virus memang kita dah betul-betul hidup dah dengan COVID. Kita dah lali, betul tak? Kita dah lali dengar. Jadi sebenarnya COVID-19 ni dah jadi satu endemik. Endemik ni dah maksudnya dia bukan wabak yang sekejap ada kemudian hilang. Dia dah sentiasa ada dengan kita. Dah jadi satu benda yang virus yang dah biasa. Sebab tu kita panggil endemik. Sebab tu sekarang kita hidup dengan virus, kita tahu dah apa yang nak buat. Okay. Seterusnya adalah influenza. Influenza ni dia punya sejarah dah lama. Pada tahun 1918, wabak influenza ni dah menyebar secara besar-besaran satu dunia. Satu dunia disebabkan oleh virus H1N1. Kita pernah dengar virus H1N1. Waktu tahun 1918 ni, bila wabak ni menyerang satu dunia, dia telah menyebabkan 20 sampai 50 juta manusia terkorban. 20 hingga 50 juta manusia terkorban, terbunuh. Jadi sebenarnya bila dah jadi macam ni, orang cuba untuk buat vaksin. Jadi vaksin untuk virus influenza ni dah wujud sebab wabak dia dah terlalu berleluasa. Kalau masih lagi tak buat vaksin ni, mungkin akan banyak lagi orang terkorban. Vaksin dia dah wujud. Kalau anda rasa anda berisiko, pastikan anda dapat vaksin. Dan untuk orang yang berisiko biasanya kanak-kanak.
kanak-kanak adalah orang yang paling berisiko sekali sebab simptom-simptom influenza ni adalah simptom yang sangat teruk. Bukan setakat macam kita batuk, sesama, demam biasa je. Sebab itulah bila anda ada simptom-simptom yang macam ni yang sangat teruk, pergi jumpa doktor. Untuk kanak-kanak lagilah simptom tersebut akan berpanjangan, sangat lama untuk kanak-kanak. Jadi influenza ni sebenarnya akan menyerang negara-negara tropika termasuk Malaysia. Negara-negara tropika termasuk Malaysia. Dekat Malaysia, wabak ni akan berlaku biasanya akan memuncak pada sekali ataupun 2 kali setahun. Bila-bila masa je. Bila-bila masa je dia boleh wujud semua. Seterusnya adalah batuk kokol. Untuk orang yang rasa macam pertama kali dengar batuk kokol ni. Batuk kokol ni dia banyak nama. Batuk kokol ni ada banyak nama. Dia contohnya nama dia batuk 100 hari, whooping cough, ataupun dia juga kalau dalam bahasa Inggeris dan juga saintifiknya dipanggil pertussis. Pertussis. Jadi batuk kokol ni sebenarnya adalah penyakit cegahan vaksin. Maksudnya kalau nak sembuh daripada batuk kokol ni adalah dengan dapatkan vaksin. Sebab itulah Malaysia wajibkan kita waktu kita kanak-kanak dulu dapat vaksin. Termasuk sekali dengan vaksin difteria, kancing gigi dan sebagainya. Kita panggil vaksin TDAP. Jadi insyaAllah siapa yang ambil vaksin waktu kita kecil dulu tak akan dijangkiti oleh batuk kokol. Orang yang paling berisiko adalah bayi yang belum divaksin lagi ataupun pendatang asing sebab dia tak diwajibkan vaksin dan juga anti-vaksin. Kemudian orang-orang yang ada sistem imun yang lemah, senanglah untuk dijangkiti batuk kokol ni. Batuk kokol ni sebenarnya sangat mudah untuk menjangkit. Sebab apa? Sebab dia berjangkit melalui udara. Bakteria yang ada dekat udara dan siapa-siapa saja yang terkena ataupun sedut udara tersebut mudah dijangkiti batuk kokol. Dan bila batuk kokol ni serang kita punya badan, pertama sekali adalah kita punya sistem pernafasan. Akan menjangkiti kita punya sistem pernafasan. Jadi, kenapa saya nak sebut ketiga-tiga penyakit ni? Kenapa saya nak sentuh tentang penyakit virus dan juga bakteria ni? Sebab apa? Sebab ketiga-tiganya adalah penyakit berjangkit sama ada melalui udara, melalui cecair yang akan menyerang kita punya sistem pernafasan. Persamaannya adalah dia akan menyerang kita punya sistem pernafasan. Jadi saya nak kupaskan sedikit tentang kita punya sistem pernafasan. Kalau kita tahu kan, kita punya sistem pernafasan ni adalah contohnya kita punya mulut, kita punya hidung, kita punya leher, kita punya saluran pernafasan dan paling utama adalah paru-paru. Paling utama adalah paru-paru kita. Paru-paru ni sebenarnya adalah satu organ yang sangat memerlukan penjagaan rapi. Dia sangat delicate kita panggil. Delicate dan juga vulnerable. Sebab apa? Sebab paru-paru ni, paru-paru kita panggil sebab apa kita doublekan paru-paru sebab dia ada dua. Paru-paru kita ada dua. Sebab apa dia sangat perlukan penjagaan rapi? Sebab paru-paru ni adalah satu-satunya organ yang berhubung direct dengan kita punya persekitaran luar. Yang kontak dengan kita punya persekitaran luar. Hubung terus. Dialah yang akan pertama sekali diserang daripada benda-benda yang berbahaya daripada luar. Tak kisahlah virus ke, bakteria ke, benda-benda jahat ke, kotoran ke. Dia akan pertama sekali diserang. Dia yang paling vulnerable sekali. Jadi, paru-paru ni akan jadi kita punya pertahanan badan yang pertama sekali. Untuk pastikan kita tak diserang, untuk buang semua segala kotoran dan juga virus tersebut. Sebab itulah kalau kita macam diserang oleh COVID akan serang kita punya saluran pernafasan, kemudian kita punya paru-paru. Kalau sebelum kita, contohnya kita ada virus tersebut kan, kita akan dapatkan rawatan, kita akan ambil ubat-ubatan. Sebelum tu, pastikan kita punya kesihatan paru-paru, imuniti paru-paru kita kuat. Pastikan kuat. Sebab apa? Sebab kita punya kebolehan dan juga fungsi paru-paru ni akan menentukan kita punya jangka hayat. Sama ada kita boleh bernafas ataupun tidak. Jadi, contohnya kan kalau anda rasa macam anda ada sakit, anda dijangkiti, pastikan kita isolate diri kita dulu.
Kita kuarantin diri kita dulu. Kita tak nak ahli keluarga yang lain pun senang terjangkit sama. Betul tak? Jadi itulah serba sedikit tentang kita punya sistem pernafasan. Kemudian sebenarnya kita punya sistem pernafasan punya fungsi ni sangat berkait rapat dengan umur. Semakin kita berusia, kita punya fungsi paru-paru kita, fungsi saluran pernafasan kita semakin berkurang. Semakin berkurang. Sebab itulah bila kita berkurang je fungsi tersebut, oksigen akan jadi rendah. Sebab kita ambil oksigen daripada luar, betul tak? Paru-paru yang akan menyedut semua oksigen daripada luar. Bila fungsi itu berkurang, oksigen akan jadi rendah. Kita sendiri tahu kalau oksigen berkurang dalam badan macam mana, betul tak? Jadi contohnya kan, kita punya otak ni pun dah memerlukan 25% daripada kita punya keseluruhan oksigen dalam badan. Bayangkan kalau kekurangan oksigen dalam badan, apa akan berlaku? Itulah serba sedikit tentang kita punya sistem pernafasan dan juga paru-paru. Jadi macam mana saja uli ni boleh membantu kita punya sistem pernafasan, nak kuatkan pertahanan dia, nak kuatkan kita punya paru-paru. Okay, dalam buku perubatan purba Tibet, dia dah tunjukkan, dia dah buktikan bahawa sibaktan ni boleh bantu untuk sembuhkan batuk berkahak, lelah ataupun asma, jangkitan yang melibatkan kita punya saluran pernafasan dan juga segala radang-radang dekat saluran pernafasan kita. Dah dibuktikan dalam buku perubatan purba lagi, waktu zaman Tibet lagi. Sebab apa? Sebab dalam salju uli ni kita ada 3 bahan yang boleh membantu dalam kita punya sistem pernafasan, iaitu pulpa asli sibaktan, ataupun kita panggil puri sibaktan tersebut, kemudian biji anggur dan juga madu. Dalam sibaktan ni ada flavonoid, ataupun lebih spesifik lagi kita panggil quercetin. Quercetin dan juga camphorol. Jadi flavonoid dengan spesifik flavonoid ni adalah antioksidan yang bantu untuk rawat kita punya penyakit-penyakit yang berkait dengan sistem pernafasan dan juga serang semua virus-virus yang menyerang badan kita. Yang kedua adalah biji anggur. Jadi kenapa kita nak ekstrak daripada anggur tersebut, kita ambil biji anggur saja? Dia ada fungsi dia sendiri. Biji anggur ni juga tinggi antioksidan. Dia akan lembapkan kita punya paru-paru, legakan kita punya batuk dan juga kurangkan kita punya kahak. Dan terakhir sekali madu. Madu ni bukan dalam kandungan yang banyak, bukan dalam kuantiti yang banyak dalam salju ni. Kita hanya letakkan sedikit saja. Selain daripada membantu kita daripada segi rasa, dia juga ada fungsi tersendiri. Kalau kita tengok dekat pasaran luar sana kan, ada yang jual ubat batuk, banyak yang mengandungi madu, betul tak? Terutamanya untuk rawat batuk berkahak. Jadi madu ni dah jadi satu ekspektoran. Ekspektoran ni adalah untuk halang daripada kita terus batuk dan juga buang kita punya kahak-kahak. Sebab apa? Dalam madu ni ada 180 jenis zat. Kita tahu kan madu ni sebenarnya adalah salah satu makanan yang sangat berfungsi ataupun functional food yang bagus sebagai tenaga dan juga nutrien untuk terutama sekali untuk tingkatkan kita punya fungsi paru-paru. Jadi dari situlah salju uli ni boleh bantu kita punya sistem pernafasan daripada 3 bahan ni. Dalam sibaktan ada flavonoid, iaitu antioksidan yang bagus untuk kita punya masalah pernafasan kita. Biji anggur juga antioksidan dan madu sebagai ekspektoran. Okey, kemudian adalah seterusnya saya nak cerita sikit tentang manfaat salju uli. Sebab salju uli ni bukan untuk sistem pernafasan je. Ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu lagi. Jadi bahan-bahan dalam salju uli ni adalah pulpa asli sibaktan, uli, biji anggur dan juga madu. Jadi saya belum sentuh lagi uli. Hari ni. Okey, jadi kita bercerita tentang salju uli ni, apa bezanya dengan produk-produk yang dekat luar sana untuk rawat paru-paru, untuk rawat batuk. Salju uli ni dia punya tekstur tu sendiri. Dia bukannya serbuk. Dia adalah granules. Granules ni kita panggil butiran. Dia tak terlalu hancur. Jadi sebab apa Axelrod memilih butiran untuk jadikan tekstur salju uli ni? Sebab bila butiran ni dia lagi senang diserap dan juga lagi efektif untuk diserap. Jadi sebab itulah satu bungkus salju uli ni lagi bagus daripada produk-produk pembersihan paru-paru biasa dekat luar sana. 20 kali ganda lagi bagus. Pertama sekali adalah sebab dia punya tekstur tu sendiri.
Uh, jadi, okay, first kali saya nak ceritakan tentang penghasilan puri sibatan. Ada yang dah fasih dah, ada yang dah hadam dah tentang penghasilan puri sibatan ni. Kita pilih buah tu, kita petik buah tersebut, itu adalah proses yang pertama. Kemudian kita bekukan supaya kita nak panjangkan jangka hayat dia, tak cepat rosak. Yang ketiga, pengasingan buah. Kita nak ambil buah dia saja. Kita tak nak segala ranting ke, dahan ke, daun ke, kita tak nak. Kita ambil buah dia saja dan akan lalui 3 peringkat pembersihan. 3 peringkat pembersihan. Okey, ada orang tanya. Rasa macam mana? Okey, rasa saji uli ni dia rasa macam kalau bagi saya lah, rasa macam masam-masam manis sikit. Masam-masam manis sikit. Tapi sebenarnya sebab saji uli ni kan ada banyak cara untuk kita makan kan. Betul tak? Sama ada kita bancur dengan air ataupun senang makan, kita terus ambil je. Terus telan je. Jadi kalau dari segi rasa dia masih lagi boleh diterima. Bagi saya. Dia macam masam-masam manis sikit. Okey. Kemudian dia akan lalui 3 peringkat pembersihan. 3 peringkat pembersihan ni nak pastikan semua bersih. Tak ada kotoran ke, bintik-bintik ke, segala kotoran semua akan kita buang. Kita pastikan bersih, barulah kita mampatkan, kita tapis, ambil puri dia saja. Ambil puri dia saja. Okey. Kemudian tu tadi tentang puri sebatan. Sekarang daripada puri sebatan kita nak campurkan caji uli menjadi butiran kalsium. Jadi uli tu uli ni sebenarnya adalah buah ceri. Buah ceri Cina yang ada dalam gambar tu saya ada tunjuk. Uli tu buah yang ceri warna merah tersebut. Jadi uli ni kita akan ambil, kita hancurkan dia. Hancurkan, kita akan tapis, kita nak ambil dia punya puri saja. Tapis tu kita gunakan penapis yang sangat halus. Saya letak gambar kat situ, sangat halus, 80. 80. Ni kalau saya cerita tentang penapis ni panjang pula. 80 tu maksud dia dalam 1 inci ada 80. 80 lubang, maksudnya sangat halus. Okay, jadi bila kita dah hancurkan, kita tapis uli tersebut, kita gaulkan dia, kita campurkan dia, dah kita gaul, lepas tu baru kita masukkan puri sebatan. Masukkan puri sebatan, kemudian dah campur semuanya, kita letak dalam mesin yang kedua. Mesin yang kedua ni akan daripada campuran tersebut akan jadikan butiran ataupun granules. Dah keluar jadi butiran, guna mesin tersebut, barulah kita keluarkan dia, kita keringkan. Kita keringkan guna oven dan juga vibrating oscillator ataupun mesin tu lah. Kita dah campur, kita dah keringkan dia, barulah kita masukkan dalam mesin untuk hasilkan butiran yang kita nak saja, iaitu pemilihan butiran. Kita dah pilih butiran, atas ada satu penapis, bawah pun ada satu penapis. Atas tapisan yang besar sikit, bawah yang kecil, kita nak ambil yang halus saja butiran dia. Okay. Bila kita keluarkan butiran dia, baru kita campurkan semula, barulah kita bungkus. Bungkus dan dihantar ke Malaysia. Jadi inilah proses untuk menghasilkan saji uli. Jadi fungsi saji uli ni, selain daripada sistem pernafasan, dia bagus juga untuk sebagai sumber kalsium. Sebagai sumber kalsium. Sumber kalsium ni kalau kita makan kalsium saja, tak ada bahan lain yang bantu untuk serap betul-betul dalam tempat yang sepatutnya, iaitu contohnya kita punya tulang, kita punya gigi pun tak berfungsi. Kita tak nak kalsium tu ada dekat kita punya saluran darah je. Sebab nanti dia akan menempel macam kolesterol. Dia akan menempel dekat kita punya saluran darah, dia akan block kita punya saluran darah. Jadi sebenarnya fungsi saji uli ni bukan saja untuk sumber kalsium, dia juga bagus untuk penyerapan. Jadi bagus untuk kita punya gigi, kita punya kuku, untuk tulang, kuatkan kita punya tulang, tak nak bagi tulang kita rapuh. Tu fungsi-fungsi lain saji uli ni. Okey, seterusnya kita cerita tentang si baktan ni pula. Kita tahu kan sebenarnya si baktan ni tinggi vitamin C, betul tak? Tinggi vitamin C. Okey, si baktan ni bukan sahaja tinggi vitamin C, tapi dia juga bantu untuk serap vitamin C dengan lebih bagus dan panjangkan penyerapan tersebut.
Bila panjang tu maksudnya kita serap dia kita serapkan vitamin C dalam badan kita secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan supaya kita sentiasa ada vitamin C yang cukup. Sentiasa ada vitamin C yang cukup. Okey, selain daripada semua kita dah tahu kan, sibak tadi ada 428 jenis nutrien, ada antioksidan yang bagus untuk kita punya sistem pernafasan, dia juga ada magnesium. Magnesium ni membantu penyerapan kalsium. Jadi dia bantu antara satu sama lain. Okey, kemudian adalah pulpa asli uli. Uli ni kita tahu dia adalah sumber kalsium, dia ada gelaran dia. Nama dia bintang dalam makanan tambahan kalsium, buah panjang umur. Dalam kajian pun dah cakap dah, dalam uli ni, dalam buah ceri uli ni, tinggi kalsium berbanding daripada buah apple, berbanding buah kiwi dan sebagainya. Dan uli ni juga bukan saja kalsium, dia tinggi juga dengan sumber-sumber nutrien yang lain. Contohnya macam protein, mineral, vitamin dan juga asid amino untuk sistem dalam badan kita. Seterusnya adalah biji anggur. Biji anggur ni saya cakap dah tadi, dia tinggi antioksidan untuk lawan semua kimia ataupun radikal bebas yang akan menyerang kita punya sel. Bagus untuk kita punya sistem pernafasan, untuk segala masalah. Dan antioksidan dia adalah kita panggil proanthocyanidin. Proanthocyanidin. Proanthocyanidin juga bagus untuk kesihatan tulang kita. Kemudian adalah madu. Madu ni selain daripada jadi ekspektoran, bagus untuk kita punya paru-paru, untuk rawat batuk, ada 180 jenis zat dan nutrien. Madu ni juga ada kandungan kalsium. Ada kandungan kalsium untuk tingkatkan kita punya kualiti tulang. Jadi, kita dah bercerita tentang segala penyakit-penyakit tadi. Kita dah cerita tentang sistem pernafasan, kita dah cerita tentang saji uli. Saya harap semuanya dah dapat pencerahan sedikit tentang saji uli ni tadi. Jadi saya nak tunjukkanlah bukti dia. Saya nak tunjukkan bukti dia. Okey, pertama sekali testimoni pertama adalah daripada Maggie Kang. Dia berusia 41 tahun daripada Kuala Lumpur. Dia ada masalah kesihatan dia adalah dia sakit dan selalu sakit perut dan juga kembung perut. Dia ada acid reflux. Acid reflux ni biasanya orang yang ada gastrik lah, senang kita panggil. Acid dia keluar. Acid reflux. Kemudian daripada selepas COVID, dia masih lagi ada after effect, iaitu batuk. Batuk yang mempanjangkan kesan daripada COVID tersebut. Ni masalah-masalah kesihatan dia. Jadi dia cuba ambil mana 2 biji pagi dan juga 2 biji malam. Saji uli 7 sachet sehari. 7 sachet sehari. Sebab tengoklah dia punya masalah kesihatan kan. Sebenarnya kalau kita tengok agak teruk lah. Agak teruk. Okay, jadi bila daripada lepas dia makan, dia dapat rasa kesan positif tu. Biasanya dia akan sakit perut 2 ke 3 kali seminggu. Tapi lepas makan mana dengan saji uli, dia hanya sakit perut sekali saja sebulan. Sekali saja sebulan. Kemudian dalam dia buat anggaran, dalam lebih kurang 15 minit dia batuk 30 kali. Dia batuk 30 kali. Kemudian lepas dia ambil saji uli, batuk dia hilang. Terus batuk dia hilang. Jadi kalau pada orang yang belum lagi cuba produk ni, boleh cuba sendiri. Tengok dia punya kesan. Yang kedua adalah daripada kita punya testimoni Sim Hock Heng. Sim Hock Heng. 57 tahun daripada Selangor. Dia sebelum ni ada kanser hidung. Saya pernah jumpa dia, dah pernah bercerita dengan dia sendiri pun. Dia ada kanser hidung. Waktu dia ada penyakit tersebut, dia ambil mana 10 ke 15 biji sehari. Ambil saja uli 2 ke 3 sachet sehari. Lepas tu dia tengok dia punya kesan positif. Kesan positif dia, sekarang dia dah 5 tahun bebas daripada segala simptom-simptom dan juga komplikasi kanser. Dah 5 tahun dah. Dia jumpa doktor cakap sekarang dah dalam fasa selamat. Waktu 5 tahun. Kemudian sekarang tahun ni dah jadi tahun ke-6. So dia rasa sebenarnya dia boleh cakap dia sembuh sepenuhnya. Dia dah sihat, dah boleh jalan, dah seperti boleh bekerja seperti biasa dah.
Ni adalah testimoni-testimoni yang kita ada tentang saji uli. Jadi kesimpulannya, apa take home message yang saya nak cuba sampaikan pada malam ni? Apa dia? Iaitu paru-paru ni adalah organ utama dalam kita punya sistem pernafasan. Sangat perlukan penjagaan rapi sebab dia adalah organ pertama yang adalah satu-satunya organ yang berhubung terus dengan persekitaran luar. Kalau terjangkit, paru-paru dulu. Jangkitan biasanya akan paru-paru dulu. Itu organ pertama. Yang kedua, kita dah tahu sekarang disebabkan oleh virus penyakit berjangkit yang semakin meningkat ni, walaupun kita ambil ubat-ubatan, kita kena pastikan juga kita punya kesihatan paru-paru, fungsi sistem pernafasan kita, imuniti paru-paru kita kuat. Jadi kesimpulannya, si bakton, biji anggur dan juga madu ni, dalam bahan-bahan dalam saji uli ni bantu sistem pernafasan kita dan juga uli sebagai makanan tambahan kalsium. Jadi apa dalam si bakton yang membantu kita punya sistem pernafasan? Iaitu vitamin C, flavonoid dan juga SOD. Itu kesimpulan yang kita boleh ambil pada hari ni lah. Kesimpulan yang kita boleh ambil pada hari ni. Okay, saya dah habis lah cerita tentang produk. Dah habis lah cerita tentang produk. Kalau anda rasa saya harap semuanya yang saya kongsikan hari ni ada pencerahan baru, ada info baru yang bertambah. Kalau anda rasa nak tahu lebih lanjut lagi, sekarang saya ada letak QR. Boleh cuba scan, ambil gambar, buka link tersebut, baca tentang saji uli kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi. Jadi, kita dah habis bercerita tentang produk saji uli ni.